Saya Selisbia Joanis 4 Harvard dari SMK Apin-Apin Keningau. Dalam video ini, saya akan mengongsikan proses yang saya lakukan serta pengajaran atau nilai yang saya dapat sepanjang pelaksanaan PBL bagi subjek Bahasa Melayu. Saya juga akan menunjukkan dan menerangkan produk saya, yaitu buku scrap 3-1 secara ringkas. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Dalam penulisan karangan pendapat, terdapat 5 kemahiran yang perlu dikuasai, yaitu kemahiran menganalisis soalan, kemahiran membina kerangka karangan, kemahiran menulis perenggan pendahuluan, kemahiran menulis perenggan isi, serta kemahiran menulis perenggan penutup. Untuk saya menguasai kemahiran menganalisis soalan, saya menggunakan modul penulisan yang guru saya berikan sebagai panduan dan rujukan utama saya. Saya membaca, melihat contoh mengenai teknik untuk menganalisis soalan. Seterusnya, saya coba untuk menganalisis soalan dan mengirim hasil analisis tersebut kepada guru melalui aplikasi WhatsApp untuk tujuan pemeriksaan. Selepas cikgu memberi respon dan membuat pembetulan, saya meneliti hasil analisis soalan yang baharu dan mengenal pasti kesalahan. Akhirnya, barulah saya faham konsep teknik TKF-SAS. Saya juga lebih faham mengapa kemahiran menganalisis soalan sangat penting. Sebenarnya, kemahiran ini bertujuan untuk membantu kita betul-betul memahami kehendak soalan dan menyelakkan idea daripada keluar tajuk. Setelah menguasai kemahiran ini, saya terjemahkan pemahaman saya dalam buku scrap. Mari kita lihat buku scrap saya. Secara ringkasnya, dalam menganalisis soalan, kita menggunakan teknik TKF-SAS, di mana T ialah tema, K ialah kata kunci, F ialah format, S ialah siapa yang perlu buat sesuatu, E apa yang perlu dibuat, dan S siapa yang menjadi sasaran. Perhatikan contoh soalan dalam kotak berwarna hijau. Untuk saya menguasai kemahiran membina kerangka karangan pula, saya menggunakan modul penulisan yang sama sebagai rujukan ditambah dengan kaedah penyelidikan internet serta rujukan buku Latitude tingkatan 4 KSSM yang saya gunakan. Lepas memahami maklumat mengenai kemahiran ini dalam bahan rujukan saya sedar bahawa kerangka karangan memainkan peranan yang sangat besar dalam penulisan karangan kita. Kerangka karangan perlu dibina untuk menyelakkan isi keluar tajuk dan berlaku pengulangan idea. Terima kasih kepada guru saya yang memberi info. Akhirnya saya faham sebenarnya kita boleh menulis apa sahaja idea yang terlintas di fikiran kita, asalkan idea tersebut mencakupi kata kunci soalan. Sebagai contoh, sekiranya kata kunci soalan ialah kepentingan-kepentingan makanan yang baik untuk minda, maka idea utama yang boleh dimasukkan dalam kerangka karangan ialah dapat membantu perkembangan sel darah merah. Dalam usaha menguasai kemahiran ini juga, saya melalui proses berfikir. Bukan sahaja berfikir mengenai idea utama yang mencakupi soalan, tetapi juga berfikir mengenai huraian, contoh, kesan, serta ungkapan menarik yang sesuai dimasukkan dalam kerangka karangan untuk melengkapkan satu perenggan karangan. Mari kita lihat hasil kerangka karangan saya dalam buku scrap. Kerangka pendahuluan, kerangka isi pertama, kerangka isi kedua, kerangka isi ketiga, dan kerangka perenggan penutup. Bagi kemahiran menulis perenggan pendahuluan, perenggan isi, serta perenggan penutup pula, proses yang saya lakukan adalah lebih kurang sama, yaitu proses memahami maklumat dalam bahan rujukan. Saya coba menulis sendiri berpandukan bahan rujukan.
menunjukkan proses menghantar hasil kerja kepada guru melalui aplikasi WhatsApp untuk tujuan pemeriksaan, proses menganalisis kesalahan serta membetulkannya, sampailah akhirnya saya menguasai dan memahami kemahiran-kemahiran tersebut serta menerjemahkannya dalam buku Scrap saya. Namun, apa yang membezakannya adalah masa yang saya ambil untuk menghadam serta memahami konsep teknik dan elemen dalam setiap kemahiran. Sememangnya, setiap kemahiran mempunyai teknik dan elemen yang berbeza. Sebagai contoh, dalam kemahiran menulis perenggan pendahuluan, terdapat dua elemen asas yang sangat penting. Elemen yang pertama adalah ayat rangsangan AR yang mempunyai ayat yang merangsang isu, ayat huraian, ayat contoh, serta ayat kesan. Ayat rangsangan sebenarnya berfungsi untuk memerincikan dan menjelaskan isu berkaitan tema yang diberikan. Elemen yang kedua pula ialah ayat arahan ataupun EE yang memberi fokus kepada kata kunci dalam soalan. Teknik yang digunakan dalam penulisan perenggan pendahuluan pula ialah teknik TIK, yaitu tema, isu, dan kata kunci. Mari kita lihat bahagian perenggan pendahuluan dalam buku Scrap saya. Dalam kemahiran menulis perenggan isi pula, terdapat 5 elemen asas yang perlu dititik beratkan. Elemen-elemen tersebut adalah ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan, serta ayat penegas. Untuk teknik, kita menggunakan teknik ambakap, yaitu teknik yang berkonsepkan kata tanya. Apa? M. Mengapa? B. Bagaimana? EK. Apa kesan? Dan EP. Apa penegas? Teliti huraian setiap elemen dan cara menggunakan teknik ambakap. Akhir sekali, bagi kemahiran menulis perenggan penutup, terdapat 3 elemen utama dan 3 elemen perincian, menjadikan elemen keseluruhannya adalah 6. 3 elemen utama adalah ayat kesimpulan, ayat cadangan yang terdiri daripada cadangan umum atau cadangan khusus, serta ayat harapan. 3 elemen perincian pula adalah ayat pendapat, ayat penilaian, serta ayat penutup. Manakala teknik yang digunakan dalam kemahiran menulis perenggan penutup ialah teknik akaca. EK ialah ayat kesimpulan, EC ialah ayat cadangan, dan EH ialah ayat harapan. Susunan perenggan penutup perlu didahului dengan ayat kesimpulan. Seterusnya, ayat yang digunakan adalah fleksibel mengikut cara penulis mengolah ayat dan mengikut kesesuaian topik. Perhatikan bahagian perenggan penutup ini. Secara peribadi, diri saya agak sukar untuk menguasai perenggan penutup. Namun, dengan usaha dan bimbingan daripada guru saya dapat memahami dan menguasai kemahiran ini sekarang. Baiklah, saya sudah selesai mengongsikan proses yang saya lakukan dan menerangkan isi kandungan buku Scrap saya secara ringkas. Sekarang, mari kita lihat hasil karangan lengkap yang saya berjaya hasilkan. Perenggan pendahuluan, perenggan isi pertama, perenggan isi kedua, perenggan isi ketiga, dan perenggan penutup. Buku Scrap saya berkeadaan 3 dalam 1, yaitu buku Scrap, komik ringkas, dan permainan ataupun kuis yang berkonsepkan flashcard. Pembaca boleh menguji daya ingatannya dan pemahamannya tentang teknik setiap kemahiran menggunakan flashcard.
Flashcard ini lebih seronok dan lebih sesuai untuk dimainkan dalam bentuk kumpulan. Contohnya, dalam teknik analisis soalan, teknik yang digunakan adalah teknik TKF dan SES. Untuk huruf T, rakan lain boleh menunjukkan bahagian hadapan sambil menyoal soalan seperti apakah fokus utama bagi T? Ataupun apakah istilah penuh bagi T? Tugas kita pula adalah menjawab soalannya. Semua jawapan ada di bahagian belakang flashcard. Jika dimainkan dengan kerap, semestinya kita akan mengingati teknik tersebut dan mengaplikasikannya dalam penulisan kita. Saya sangat gembira kerana melibatkan diri dalam PBL tahun ini. Banyak pengajaran, nilai, serta kemahiran yang saya dapat belajar. Selain dapat belajar kemahiran menulis, saya juga dapat belajar kemahiran menepati masa dan kemahiran teknologi ataupun ICT. Sepanjang pelaksanaan projek ini, saya sedar bahawa saya perlu lebih sabar dan rajin supaya produk akhir saya akan lebih baik. Tambahan lagi, saya juga belajar supaya sentiasa berusaha dalam membuat projek ataupun kerja dan janganlah menjadi hangat-hangat tahi ayam. Latihan yang konsisten juga perlu saya lakukan jika ingin menguasai kemahiran penulisan yang lebih cemerlang. Sesungguhnya, semua perkara adalah dari diri kita sendiri. Bak kata peribahasa, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya menjayakan projek ini. Terutamanya guru pembimbing saya, Cikgu Dorin Pakoy alias Pius, ibu bapa serta rakan seperjuangan yang banyak memberi idea serta perkongsian sepanjang PBL ini. Semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.